Assalamualaikum. Okay guys, selamat datang ke file raksasa yang setelah berbulan-bulan tak ada. Ini baru saya berkesempatan nak buat. Baru siap kerja tadi. Dia pun tak siap sepenuhnya. Ada masa satu hari ni saya nak relax kejap. Saya nak buat video. Video ni pun saya tak boleh nak buat terlalu detail. Tak banyak sangat info yang saya boleh dapat. Dan saya pun sambil-sambil berborak ni saya akan baca info-info yang saya dapat ni mengenai satu filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jadi untuk masa yang terhad ni, ini je saya boleh usahakan, dan editing pun saya akan buat simple-simple je. Dan korang pun perasan Raksasa Manja dah lama tak ada video berborak dengan artis, pengarah, pelakon. So memang kita agak busy. Kali ni saya nak bercerita mengenai salah satu filem favourite saya daripada arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, iaitu Enam Jahanam. Kenapa saya kata ini adalah salah satu filem favourite saya? Sebab konsep filem ni saya suka. Kenapa saya suka nanti saya cerita kemudian. Dan okey, masa kecil memang saya tak minat sangat cerita ni. Sebab masa kecil saya lebih cenderung kepada filem-filem komedi. So bila saya dah 20-an, 30-an macam tu, saya lebih menghargai filem ni, Enam Jahanam ni. Tapi bila saya dah ke umur-umur sekarang ni, saya nak makin banyak kali saya tengok, so saya makin nampak kekurangan filem ni dari sudut editing, dari sudut technical, sinematografinya. Tapi itu ada sebab. Sebabnya kita tak letakkan kekurangan tu kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Ini lebih kepada facilities, equipment dia dengan tenaga kerjanya yang lepas dia berpindah daripada Jalan Ampas ke Kuala Lumpur, ke studio Merdeka. So dekat situ korang yang tahu cerita, korang akan faham lah. Dia punya kelengkapan dia tak sama macam dengan Jalan Ampas. So banyak benda yang dia terpaksa cuba adapt dengan kekurangan tu. Tapi dia berhasil juga menghasilkan filem-filem yang bagus. Antaranya ini filem Enam Jahanam ni. Enam Jahanam ni saya rasa dia bagus dari sudut konsep tu, sebab dia, saya rasa bolehlah saya gunakan perkataan ekstrim, sedikit ekstrim untuk zaman tu. Zaman tu kita boleh tengok dengan dia punya genre-genre filem dia. Filem-filem pendekar, purbawara, komedi, cinta, drama, dan tak banyak yang kita nampak genrenya macam filem Enam Jahanam, dengan konsep karakter designnya, dengan konsep world building dia, dunia yang diciptakan. Dia seakan-akan mendahului zaman pada saya. Dan dia menggunakan elemen fusion, gabungan. Yang jelas kita nampak adalah gabungan Asia dengan Western. Nusantara ada, Jepun saya rasa ada, Western. Itu yang saya nampak jelas. Dan even dari sudut bahasa pun ada cubaan Allahyarham mencipta bahasa sendiri kan, cara percakapan yang tersendiri. Mula-mula saya dengar dulu masa kecil-kecil, tengok agak kelakar lah saya rasa benda tu. Tapi sekarang saya lebih hargai lah effort-effort yang dia cuba buat. Macam cuba, contoh perkataan anda kan, anda, macam benda-benda tu dalam kalau cerita purbawara memang tak ada lah. Memang ada tuan hamba, hamba. Dan yang paling menyelah pada saya, design karakter Enam Jahanam tu sendiri. Memang dengan, macam saya kata mula-mula tadi, ekstrim. Antaranya design karakter ni lah, dengan rambut dia yang untuk zaman tu, sekarang ni kita tengok pun ekstrim tau gaya rambut diorang ni dalam enam orang ni. Korang bayangkan orang dulu yang masa filem ni diterbitkan dan ditayangkan di pawagam, macam mana orang-orang zaman tu tengok kan. Mungkin diorang lebih shock kan dengan image Enam Jahanam ni. Cerita pasal image Enam Jahanam ni, saya dapat info yang saya rasa best lah. Masa P. Ramlee, Allahyarham, ingin mengarahkan filem Enam Jahanam ni, dia memang nak cipta watak Enam Jahanam ni memang nampak ganas.
memang nampak ganas gila, memang nampak jahanam. Itu dia punya objektif dia. Satu hari dia memanggil 6 pelakon yang terlibat ni dengan beberapa tukang gunting rambut yang didatangkan khas ke studio mereka. So dia bawa beberapa orang tukang gunting dan dia panggil 6 jahanam ni. Allahyarham Tan Sri P. pun dia suruh lah, dia mengarahkan tukang gunting rambut ni mengunting lah rambut gaya-gaya yang korang tengok dalam filem tu, dengan ada yang botak sinilah, botak tengah sajalah. Memang pelik-pelik, dan yang best tu 6 pelakon ni dia ikut je. Dia tak cakap banyak, dia tak ada kata tak nak ke apa. Sebab masa tu memang saya rasa ramai orang yang nak berlakon dengan Allahyarham Tan Sri P. lah. Jadi bila dapat peluang macam ni, setakat gunting rambut tu, saya rasa diorang tak rahal lah kan. Gunting rambut je kot, boleh tumbuh balik kan. Janji dapat berada bawah arahan Tan Sri P. dan hasilnya sampai sekarang kan. Benda ni jadi ikonik. Jadi filem ni boleh saya katakan filem cult lah. Filem yang dia ada pengikut yang tersendiri. Antaranya saya lah pengikut yang tersendiri, walaupun ada kekurangan-kekurangan yang saya kata tadi. Jadi antara pelakon-pelakon yang membawakan watak 6 jahanam adalah Ahmad Dida membawa watak Kerambit, Osman Botak watak Paragas, Syarif Babu watak Mumbala, Ibrahim Sabtu watak Jagindas, Amal Idris watak Katipang, dan JB Yusof watak Sujama. So nama pun memang korang pun mesti macam manalah dia dapat nama-nama ni. Kerambit tu mungkin kita familiar lah dengan Kerambit kan. Paragas lah, Mumbala, Jagindas. Antara nama-nama ni saya rasa nama Jagindas paling stand out dah untuk saya. Jagindas. Nampak macam ganas tu kan, jahanam tu. Okey, menurut Allahyarham Tan Sri P. lagi, filem ni adalah satu filem yang berat. Maksudnya sukar lah untuk dilakukan, dan dia tidak mungkin dia lebih sukar, tak semudah menghasilkan filem-filem komedi. Filem yang ada elemen-elemen fighting, dia memang perlu ada persediaan lah. Para pelakon kena belajar menggunakan senjata, berlatih, bertempur, koreografi apa semua. Saya tak tahu sejauh mana persediaan mereka, tapi bila Allahyarham sendiri kata dia berat, mungkin dia adalah satu persiapan yang agak rapi lah. Okey, ni saya ada jumpa di sebalik tabir 6 jahanam, ada trivia menarik yang saya ambil dekat Facebook. Saya jumpa dalam grup family artis-artis legenda. Okey, yang pertama, cerita filem ini diilhamkan dari sebuah filem cowboy tahun 1958 yang bertajuk Bravados. So macam saya kata tadi lah, awal-awal tadi ada elemen-elemen western, elemen cowboy lah. Kalau yang tak faham, western tu elemen ada, maksudnya adalah elemen cowboy. Jadi antara elemen cowboy yang boleh saya nampak, yang boleh saya ingat sekarang adalah watak Laksamana Damburi yang ada pistol, yang naik kuda, dan dia seorang bounty hunter. Bounty hunter ni dia memang cari penjenayah, dia tangkap, dia hantar ke, kalau cerita cowboy tu dia hantar ke lock up lah, ke marshal, ke sheriff, dan dia akan dapat reward. Dan dalam filem 6 Jahanam pun kita boleh nampak elemen tu kan dengan jelas. Dia bawa ke ketua kampung, dia dapat ganjaran dengan siap ada surat, ada apa, wanted punya poster kan. Dan lagi satu kita boleh nampak elemen bar, tapi bukan bar lah dalam 6 Jahanam ni. Dia masuk ke gerai-gerai dan dia berjumpa masa Tantari P. Ramlee ni, Allahyarham Tan Sri P. jumpa dengan Yusof Latif, Laksamana Damburi. Dia berjumpa kat situ. Lepas tu adalah kumpulan orang-orang jahat yang membuli Tantari ni kan. So itu elemen-elemen filem cowboy lah. Tapi filem pendekar pun ada guna jugalah sebenarnya benda tu. Tak tahulah asalnya memang filem-filem pendekar ni inspired daripada filem western ke, saya tak pasti. So okay, trivia yang seterusnya. Selepas filem ini ditayangkan, Shaw Brothers Hong Kong meniru plot cerita ini untuk filem mereka yang berjudul Bells of Death.
Ini pun saya baru tahu. Ini yang trivia ni saya tak pernah baca lagi tau. Ini baru first time saya nak baca. So korang akan nampak reaction saya yang first time baca. So yeah. Oh, boleh try cari kot filem ni kan. Kita tengok sejauh mana dia punya meniru plot tu kan. Okey, yang ketiga, yang seterusnya, pada asalnya watak Laksamana Damburi ditawarkan kepada S. Romaino. Oh, okey, boleh nampak tu. Seterusnya, filem ini mendapat kritikan teruk daripada utusan Malaysia kerana mutu pengarahannya. Tetapi berpuluh tahun kemudian, filem ini menjadi sebuah filem cult bagi generasi muda zaman ni. So, ini yang macam saya cakap awal-awal tadilah. Memang zaman tu, apa yang saya dapat tahu, memang media tak bagi ulasan yang baik lah untuk filem ni. Dengan kerana mutu pengarahan, dia bukan pengarahan lah sebenarnya. Saya rasa dia lebih kepada Allahyarham dia cuba lakukan sebaiknya kemampuan yang dia ada dengan equipment atau kelengkapan yang dia ada. Sebab korang boleh tengok masa Jalan Ampas dengan Studio Merdeka, dekat Jalan Ampas dia dapat apa saja yang dia nak, equipment, kamera lah, apa benda semua diberikan dan hasilnya korang tengok. Tapi bila sebaliknya berlaku kat Studio Merdeka, dia terpaksa beradaptasi dengan apa yang ada. Jadi kreativiti dia tu tak dapat 100% dia seperti yang dia nak, tapi dia cuba buat juga dengan kemampuan yang ada kan. Kena respect lah benda tu. Yang seterusnya, sebagai tantari, P. Ramlee telah mempelajari ilmu senjata tekpi dari seorang guru silat di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Tekpi ni atau nama lainnya Sai kan, yang macam tiga rampang apa, ada tiga apa tu, apa benda dia macam kalau korang tengok Ninja Turtle yang Raphael pakai tu lah itu. Dan kita boleh tengok hasilnya, memang kita boleh nampak dia bukan berlakon sekadar guna senjata tu dan guna setakat yang asal boleh. Kita nampak dia main tekpi tu macam ni pun. Memang kalau kita disuruh buat tiba-tiba je dengan tak ada kemahiran tu, tiba disuruh buat, memang tak boleh buat benda-benda tu. Dan pemilihan tekpi ni juga antara benda yang mula-mula saya rasa saya tertarik dengan filem Enam Jahanam ni. Sebab selalu filem purba kita nampak hero-nya guna keris, pakai tanjak kan. Tapi dalam filem ni dia menggunakan tekpi. Lepas tu dia pakai songkok pula. Songkok tu pula ada decoration dengan baju dia yang berkilat-kilat. Tapi semua tu bersebab lah kenapa dia pakai benda tu kan. Okey, korang tahu tak dalam Enam Jahanam ni ada seorang yang betul-betul memang boleh kita panggilkan istilah gangster lah. Dekat luar dia gangster. Ini yang saya dapat info ni. Orangnya adalah Osman Botak. Dia, yang lain tu memang pelakon biasa lah. Dia seorang je yang gangster dan dia, tapi tak tahulah gangster dia tu sejauh mana gangster dia. Kita tak tahulah kan. Yang seterusnya, di dalam filem ini terdapat dua buah keluarga yang berlakon, iaitu Idris Hashim dan dua orang anak lelakinya, Kamal Idris dan Tamam Idris. Selain dari itu, dua orang adik-beradik bangsawan, iaitu Rahman B dan Rahim B. Yang ke-8, ini adalah filem keempat dan terakhir lakonan Yusof Latif dengan P. Ramlee selepas filem Panggilan Pulau, Hang Tuah dan Antara Dua Darjat. Okey, dia filem last lakonan ni dengan Allahyarham Tasir P. Ramlee. Okey. Yang ke-9, ini filem pertama Nur Azizah bersama P. Ramlee. Dan yang terakhir, ini adalah antara filem P. Ramlee di studio mereka yang tidak menggunakan suara Saloma menyanyi. Nur Azizah menggunakan suara Habibah Yaakob. Sebab selalunya kan filem P. Ramlee kebanyakan, bukan semualah, menggunakan suara Saloma sebagai penyanyi apa untuk soundtrack atau untuk lagu-lagu dalam filem P. Ramlee. Jadi itu antara info-info yang saya dapat setakat ni untuk filem Enam Jahanam. Dan macam saya kata tadi, dia sebuah filem yang mendahului zaman pada pendapat saya. Sebab sejauh pengamatan saya untuk filem era tu,
tak ada yang saya jumpa seumpama filem Enam Jahanam. Enam Jahanam ni pun mungkin saya rasa ada influence Akira Kurosawa juga, sebab Piramli adalah peminat Akira Kurosawa. Tapi Akira Kurosawa punya uh, influence saya rasa lebih kuat dekat dalam filem Sumpah Semerah Padi. Tapi yang ini pun mungkin sedikit sebanyak ada. Dan ini satu filem yang okey, dalam filem ni juga kita boleh nampak dia diselitkan kemodernan kan. Sebab mungkin sebab dia ada fusion dengan western, dengan cowboy. Kita boleh nampak ada bank kat situ, dia bank rakyat tapi dia tukar jadi tabung rakyat. Tabung rakyat. Dan apa lagi adalah beberapa yang kita boleh nampak dia antara pertembungan purba dan moden kan. Dia fusion. Kalau korang tengok fusion ni dalam anime banyak tau. Anime macam Naruto kan. Naruto dia sebuah filem ninja. Tapi dalam masa sama dia ada elemen-elemen moden. Dan ya tu saya kata dia mendahului zaman. Saya tak tahu dari manalah influence Allahyarham hantar si Piramli atau ilham dia tu terbit daripada mana untuk dia buat karya ni. Dan saya percaya kalau dia dapat kelengkapan yang lebih baik, bajet yang lebih baik, insyaAllah mungkin akan jadi satu karya yang lebih baik dari yang ni. Tapi ya semua benda jadi bersebab. Jadi benda filem ni jadi macam ni pun akhirnya dia ada dia punya vibe dia tersendiri kan. Dia menghasilkan satu vibe yang tersendiri, looks yang tersendiri. Di dalam kekurangan tu dia dah jadi satu keunikan pada saya. Dan juga ada kritikan sosial. Seperti biasa dalam filem-filem arwah memang banyak kritikan sosial. Antaranya Enam Jahanam ni semua kan, bila dia dah buat jenayah yang terakhir tu, kejahanaman yang terakhir tu, lepas tu semua nak cuci tangan kan. Semua nak cuci tangan. Ada yang kerja bank, ada yang semua nak buat, kononnya nak jadi macam kerja yang mulia lah. Tapi itulah bila orang-orang yang tak sepatutnya duduk di tempat yang tak selayaknya untuk dia, macam dia jaga bank padahal dia penjenayah, dia buat jenayah, dia sendiri yang buat jenayah. Tapi ya, benda-benda macam ni dia somehow mencerminkan keadaan yang kita familiar kalau kita tengok betul-betul kan. Apa lagi saya nak cerita pasal Enam Jahanam, sebab saya selalu berminat untuk cerita pasal filem ni. Dan saya pernah pun macam terfikir nak ajak kawan-kawan berborak atau bedah filem ni. Ya. Okey, antara kekurangan yang saya teringat kalau korang perasan, korang tengok balik filem Enam Jahanam ni, korang nampak kawasan rumah Piramli dalam cerita tu kan, dia punya perumahan dia, kejiranan dia, bentuk dia macam tu je kan, macam. Dan kalau korang tengok dia pergi ke kampung-kampung lain, dia punya struktur kejiranan tu sama tau. Apa yang teori saya, dia menggunakan studio yang sama lah, set yang sama, cuma dia tukar-tukar sikit dia punya decoration bagi nampak lain. Jadi dekat situ kita boleh nampak, kalau betul teori saya ni, dekat situ kita boleh nampak betapa terikatnya dia dengan bajet, betapa dia berada dalam keadaan yang serba kekurangan, tapi dia cuba juga untuk buat sesuatu yang besar. Idea ni saya rasa dia satu idea yang besar. Ada babak-babak action yang saya rasa cool, yang macam special effect atau practical effect yang cuba dia buat dengan editing yang manual, potong kan, dulu potong filem. Kita boleh nampak lah dia punya kekurangan, dia punya flow, effect tu. Tapi cubaan-cubaan tu saya rasa saya sangat hargai dia dilakukan. Jadi ini adalah antara info yang saya dapat tadi, dan ada perkara-perkara yang saya kata tu adalah daripada pendapat saya sendiri. So mungkinlah
ada salah, ada benar kan. Jadi saya minta maaf kalau ada yang tak benar, mohon dibetulkan di ruangan komen. Dan saya dapat info pun daripada antaranya daripada repair gambar lama Facebook, repair gambar lama, dia memang selalu kongsi info-info cerita filem-filem lama. Rujukan dia adalah majalah filem. Majalah filem ni majalah dululah, era-era Piramli dulu. Dan lagi selebihnya adalah saya punya pendapat sendiri terhadap karya Enam Jahanam. Dan yang terbaru ni, saya nak relate kan, tiba-tiba teringat 6 juga, 6 Jilaka, arahan Abang Long Aziz M. Osman, yang asalnya adalah adaptasi daripada kartun atau komik daripada Gila-Gila, majalah Gila-Gila, Pendekar Mato 3. So asalnya filem ni yang sedang syuting sekarang ni adalah tajuknya adalah Pendekar Mato 3 lawan 6 Jilaka, tak silap saya. Tapi saya tengok dekat Facebook, dekat IG dia sekarang hanya guna nama 6 Jilaka. Mungkin tu tajuk dia ke yang sekarang working title ke atau final title, saya tak pasti. So korang boleh follow IG tu. Saya tengok banyak dia share gambar-gambar production yang best jugalah. Dan lagi best pelakon utama dia Amirul Afendi. Tu saya rasa teruja lah. Dan pergi follow. Saya tengok tak ramai follow lagi IG dia. Right? Okay. Terima kasih kerana menonton Rasa Semanja. Okay, jangan lupa lupa nak beritahu dari awal. Jangan lupa like video ni dan share kalau boleh, dan komen. Benda-benda ni akan membantu video Rasa Semanja lebih orang lain nampak dah, dia akan lebih naik di platform YouTube ni. Bukan video ni je, video-video lain pun mohon minta tolong korang share. Kalau tak share pun tak apa, like dengan komen. Itu pun dah memadai. Okay? Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Cut.